Kalau demikian kedudukannya, maknanya kita tak nak jadi orang bodoh muslimat, sebab tunduk pada nafsu, maka hamba Allah yang rajin melakukan amal taubat dan meninggalkan maksiat, itu adalah wajar untuk menunggu tibanya rahmat Allah dan nikmatnya. Apakah dia rahmat Allah? Muslimat dirahmati Allah. Sebab itulah yang kita difahamkan, tidak ada seorang pun muslimat dirahmati Allah yang masuk ke syurga kerana amal, tetapi orang masuk ke syurga kerana rahman. Sebab apa ya Nabi sebut benda ni banyak kali? Sebab ada orang masa mudanya 40 tahun hidup sembahyang pun tak pernah. Betul muslimat? Tapi setelah hidayah sampai pada usia 50 tahun, walaupun matinya selepas 50 tahun, selepas itu muslimat, amalnya lebih banyak. Apa yang Ustazah cari kat handphone ni, nak suruh tulis surah Fatir ayat 34. Catat muslimat. Surah Fatir ayat 34. Saya ingat dah doa ni sebab saya dah bagi di TV Al-Hijrah hari tu. Satu doa, Alhamdulillahillazi azhaba annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Surah Fatir sebelum surah Yasin. Surah Fatir ayat 34. Kan nanti cari, muslimat nanti cari surah Fatir ayat 34. Sekarang saya nak bacakan terjemahan. Segala puji bagi Allah yang telah menghapuskan perasaan duka cita kami. Ujian atas dunia buat kita sedih muslimat, buat kita menangis, buat kita jadi duka cita. Surah Fatir ayat 34 ini bukan doa orang yang atas dunia saja. Orang yang masuk dalam syurga nanti berdoa dengan doa ini. Ya Allah, kita pun biar betul Ustazah, orang yang berada dalam syurga mengulang-ulang bacaan ini surah Fatir ayat 34. Segala puji bagi Allah yang telah menghapuskan perasaan duka cita kami. Azhaba annal hazan. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun. Maka muslimat, apa maksiat dulu kita buat, taubat. Jangan jemu bertaubat. Lagi Maha memberi balasan yang sebaik-baiknya. Dalam kurungan ditulis kepada yang taat. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, apa bentuk kesedihan, apa bentuk ujian, teruslah menjadi hamba yang bertaubat dengan dosa silam dan tambah amalan salihat. Itulah tanda orang yang taat. Nanti kan muslimat, meremang bulu roma, di dalam syurga, semoga kita dipilih ke syurga Allah. Kita akan ulang ayat ni sampaikan dia sebut sesuai dengan hadis Nabi ni. Dia kata apa? Adalah wajar untuk menunggu tibanya rahmat Allah dan nikmatnya. Nikmat dalam syurga tu buat orang lupa dengan air mata yang dulu melempah ketika di dunia. Sebab geram dengan orang, sakit hati dengan orang, sebab sedih dianiaya oleh orang. Faham muslimat? Sampai dia boleh bercakap kepada Allah, aku berterima kasih dengan segala susah yang engkau berikan kepada aku dulu. Makna nikmat syurga tu buat kita terlupa segala kesusahan. Faham muslimat? Sebab itu hari ni kalau kita dapat rumah besar, masih teringat mak dulu susah dengan ayah kamu, kita teringat. Tapi orang masuk dalam syurga, dia kalau boleh nak patah balik ke dunia, bagilah lagi ujian ya Allah. Sebab rupanya balasannya begitu nikmat. So kalau kita faham ayat ni dengan tadabbur muslimat, kita dah tak heran dah dengan ujian apa pun Allah bagi. Kita boleh bangkit dengan semangat. Kita boleh bangkit mendepani ujian itu. Kuatkan aku ya Allah. Untuk aku berperang dengan takdir ni, aku pasti kalah. Maka aku akan pilih untuk berdamai. Ajarkan aku jalan, tunjukkan aku jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan Allah wajib untuk Allah menunjukkan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Kalau tak takwa, tak takut Allah, tak besar harapan syurga kepada Allah, macam mana kita nak dapat? Betul ke syurga tu? Benar ke tidak? Macam tak percaya je Ustazah kita boleh menangguk air daripada sungai Arak minum macam tu saja. Tak dosa ke? Lah memang tak dosa. Akak nak bunuh orang yang akak sakit hati dulu pun dalam syurga, kalau akak tak buat, Allah yang suruh. Betul ke Ustazah? Ya. Sebab ada cerita orang duduk di atas pelaminan yang Allah suruh orang menyakiti dia dulu, lalu depan orang ahli syurga ni, mu gelakkan balik dia macam mana dia gelakkan kamu dulu. Hei ibu-ibu, jom kita tunggu saat itu. Saat yang penuh dengan nikmat.
So kita baca janji Allah dalam Quran, kita terlupa dengan janji palsu semua manusia. Suami saya dulu Ustazah, masa mula-mula kahwin, dia bisik macam-macam kat saya. Bayangkanlah itu bisikkan syaitan enggak? Sebab saat dia cinta kan. Kita tetap cintakan Allah. Akak jangan sedih, cinta manusia memang pasti akan mati. Sesuai dengan sifat manusia tu akan mati. Tapi cintakan Allah. Muslimat, kerana apa kita cinta anak-anak? Kerana dia amanah Allah. Macam mana dia menyakitkan kita pun, ibu kita tetap nak tunjuk jalan kepada baik. Betul tak? Sebab itu ramai ibu-ibu menjadi lilin, menerangi anak-anaknya tetapi tubuhnya sendiri yang terbakar. Ini salah ibu. Salah. Kita bukan nak jadi lilin membakar diri. Kita tak nak dibakar dalam neraka. Sebab kita mengiyakan je apa anak kita kata. Kita nak sama-sama sekeluarga masuk dalam syurga. Tu dia. Selebriti TV Al-Hijrah, dia akan cakap macam tu je lah. Sekeluarga masuk dalam syurga. Sebab pengacara hari-hari sebut macam tu. Okey, kita tutup kuliah dengan satu ayat Quran. Baqarah 218. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad ke jalan Allah, mereka itulah yang patut mengharapkan rahmat Allah. Yarjuna rahmatallah. Orang yang faham Quran bila baca ayat ni, Allah, muslimat macam dibuai-buai jiwanya. Aku kan masa hijrah dulu kan hanya mengharapkan redha Allah. Jadi yang aku harapkan adalah rahmat Allah. Biar semua orang sudah tidak mencintai, mengasihiku, tetapi aku menuju rahmat Allah. Muslimat, Allah tidak pernah bohong. Okay? Sebagai penutup, jom kita baca apa kata Yahya bin Muaz. Muslimat, ini kata-kata yang kita boleh jadikan semangat. Okay? Baca sama-sama. Sebab dah ramai yang sakit pinggang lah semua kan. Kuat-kuat. Sebesar-besar penipuan diri ialah bersemadi di dalam pelukan dosa sambil mengharapkan keampunan Allah. Stop. Muslimat, sebesar-besar penipuan diri, kita sedang tipu diri kita sendiri, mengharapkan keampunan rahmat Allah tapi masih duduk dalam dakapan dosa. Kita tahu benda itu dosa, tapi nafsu tak boleh berpisah. Pakai macam ni, tudung dah tutup aurat, tapi bila berjalan orang masih nampak buahnya yang 2 biji itu. Maaf, tapi muslimat, apa guna kita tutup aurat kalau masih ada mata lelaki yang tertancap di bahagian-bahagian yang boleh menumbuhkan syahwat mereka. Sebab itu kita cek sebelum keluar rumah. Lah, aku tak sukalah tudung macam ni, tapi Allah suka. Ya Allah, bunuhlah nafsu aku kepada apa yang aku suka, pindahkan kepada apa yang engkau suka. Ini jihad. Boleh ya ibu-ibu dirahmati Allah? Lagipun dah pakat bukan 20 tahun dulu dah ibu. Semua kita on the way nak mati belaka. Tak payahlah baju-baju yang ketat-ketat tu kita pakai lagi ya ibu-ibu dirahmati Allah. Bukan orang Ibn Abbas lah, orang tempat lain. Okay?